Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha wa law azmat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, Engkau sejahterakan kepada kami, Engkau berikan kekuatan kepada kami, Engkau berikan kesungguhan kepada kami, Engkau tambahkan lagi ya Allah power kami pada penghujung-penghujung Ramadan ini ya Allah. Wasallim Ramadan lana ya Allah. Mudah-mudahan Kau sampaikan kami ya Allah sehingga penghujungnya Ramadan, dan mudah-mudahan Kau sampaikan kami pula sehingga Ramadan yang akan datang. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, Kau sejahterakan Ramadan kami, yang mudah-mudahan segala ketaatan, segala ibadat, segala pelajaran, segala apa yang kami lakukan dalam Ramadan pada kali ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima daripada kami. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kerana pada pagi ini tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih kita sekali lagi dalam hashtag santapan rohani. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, pada hari ini kita akan menyambung berkenaan macam mana cara untuk kita mengelakkan daripada bencana dan juga penyakit. Yang perkara ni tuan-tuan, satu perkara yang telah diberikan sebenarnya penyembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembuhannya Allah Ta'ala dah beri. Cuma kadang-kadang bila mana obat tu kita tak makan, atau bahasa lain, obat tu ada tetapi kita tak aktifkan obat itu. Kita dapat satu idea baru pada hari ini. Obat tu dah ada tuan-tuan dalam diri tuan-tuan. Obat apa dia? Tulis dekat ruangan komen. Obat untuk menghalang daripada bencana dan menghalang daripada penyakit. Obat tu dah ada. Cuma kadang-kadang adakah obat tu aktif ke tak aktif? Dah. Jelas ke jelas? Cuba tulis dekat ruangan komen. Dah. Supaya saya nak tuan-tuan nampak jelas, kita boleh bina baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sangka Allah Ta'ala tak bagi obat. Sedangkan dengan jelas sabda Nabi SAW, likulli syai'in syifa'un. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, likulli syai'in, tiap-tiap sesuatu itu syifa'un, ada penyembuhan. Tiap-tiap sesuatu tu ada penyembuhan. Dan wa syifa'ul qulub zikrullah, dan penyembuhan bagi hati banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba ulang balik. Jadi macam mana kita nak develop otak kita supaya terus-menerus kita baik sangka kepada Allah, tak buruk sangka kepada Allah. Kita tak memandang Allah Ta'ala itu seolah-olah tidak mengetahui ujian yang berlaku ke atas dirinya kita. Dan kita juga tidak memandang seolah-olah Allah Ta'ala tu zalim pada diri kita. Bagaimana kita nak develop benda ni tuan-tuan? Maka poin yang pertama sekali yang saya nak kalian tulis di ruangan komen, dah, obat tu dah ada dalam diri aku, cuma obat tu aktif ke tak aktif? Jelas ke jelas? Jadi apa kata tuan-tuan terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Yang ni pun juga nak kena aktifkan. Dan yang ni pun juga tuan-tuan kena aktifkan pada hati tuan-tuan. Sebab tu cara pengaktifan yang saya sering lakukan, ingat, basic, simple saja. Setiap kali tuan-tuan nak tekan like, tanya hati sekejap, ya Allah, kenapa aku kena tekan like? Bila mana tuan-tuan nak tekan share, tanya hati dulu, kenapa aku perlu tekan share? Saya nasihatkan, tuan-tuan tak payah buatlah benda tadi kalau tuan-tuan tak tahu sabab dan musabab, kalau tuan-tuan tak tahu hikmahnya, dan kalau tuan-tuan tak tahu peranannya, dan kalau tuan-tuan tak tahu kesannya. Itu sahaja. Rugi, buat pun rugi. Suruh tekan share, pergi tekan share. Suruh tekan love, gedu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tetapi dalam keadaan tuan-tuan tak tahu apakah hikmah, apakah sabab musabab. Jelas ke jelas? Jadi belajar aktifkan hati.
Belajar aktifkan hati. Setiap kali tuan-tuan nak tag nama orang yang anda sayang, aktifkan hati dulu. Kenapa aku nak tag nama mereka? Kenapa aku nak tag nama mereka ni? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adakah semata-mata arahan daripada UIZ tuan-tuan pun ikut, atau tidak tuan-tuan ada agenda yang tersendiri? Ya Allah, sebagaimana kau boleh pilih aku, ya Allah, berada pada circle ini, aku nak juga orang-orang yang aku sayang berada pada circle ini. Contoh, ya Allah, sebagaimana kau boleh pilih aku, ya Allah, belajar, mengkaji, memahami, meyakini dan sebagainya, maka ya Allah, aku nak juga orang-orang yang aku sayang berada pada landasan, pada perjalanan ini. Supaya apa? Tak seronok ya Allah kalau aku seorang je berjalan kepadamu. Tak seronok. Aku nak isteri aku, suami aku, anak-anak yang aku sayang, keluarga yang aku sayang, sampai juga ke mana landasan ataupun tujuan yang aku nak pergi. Jelas ke jelas? Adakah kalian jelas pada pagi ni? Ini cara kita nak aktifkan hati. Setiap kali nak tekan like, tekan share, tekan tag nama orang yang anda sayang, tolong tanya soul, hati anda, kenapa aku perlu buat begini? Jelas ke jelas? Baik. Jadi kalau anda dah jalankan dakwah, jadi ayuh bersama-sama, adakah anda telah bersedia untuk kita menyambung kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersambung daripada muka surat 382. 382. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Khalifah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu dan al-mubashshirina fil jannah, seorang sahabat yang dah confirm syurganya tuan-tuan. Ahli syurga dah. Dia sedang beri nasihat kepada kita. Dia kata apa? Yang Arab hamba dah baca beberapa hari lepas. Kita nak fokus kepada terjemahan. Secara ringkasnya, kata Khalifah Sayyidina Umar Abu Bakar As-Siddiq, ma min abdin, tiada daripada seorang hamba yang dianugerahi 10 perkara. Tak ada. Maknanya tuan-tuan, kalau Tuhan dah anugerahkan 10 perkara ni, penafian tak ada. Tak ada apa? Melainkan ia akan selamat daripada pelbagai bencana dan juga penyakit. Amin. Yakin. Kalau ada 10 perkara ni tuan-tuan, confirm. Saya berani kata confirm. Sebab apa? Kita bercakap bukan dengan akal, bahkan kita bercakap dengan ilmu. Tuan-tuan, tulis kejap dekat ruangan komen. Kalau kita tak percaya kepada ilmu, nak percaya kepada apa lagi? Tulis kejap. Memanglah Allah tu satu konsep kepercayaan yang lain. Tetapi ilmu ni satu konsep kepercayaan yang nyata. Bila kita belajar dapat ilmu. Bila kita belajar dapat ilmu. Soalannya simple tuan-tuan. Cuba tulis dekat ruangan komen. Kalau aku tak percaya kepada ilmu, aku nak percaya kepada apa lagi? Percaya kepada guru, ilmu. Percaya kepada kitab, ilmu. Percaya kepada bahan pembacaan, ilmu. Percaya kepada hadis-hadis, ilmu. Maknanya, secara ringkas, kalau kita tak tahu, nak percaya kepada ilmu, nak percaya kepada apa lagi? Jelas ke jelas? Sebab tu hamba tahqiq dalam bab ni. Tahqiq sungguh, belajar yakin. Terima kasih kepada Sayyidina Tina Muhammad. Baik. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tak ada daripada seorang hamba. Bila mana Allah Ta'ala dah anugerahkan 10 perkara, hari ini kita nak fikir pula benda ni dah ada. Melainkan ia akan selamat daripada pelbagai bencana dan juga penyakit. Nanti hamba akan jawab, Ustaz, benda ni kami dah ada, tapi kenapa masih lagi diuji dengan bencana dan juga penyakit? Tanya pula, dah aktif ke belum? Itu pula soalan. Ilmu baru yang Allah Ta'ala buka pada pagi ni. Benda tu ada, aktif ke tidak? Benda ada dan tak aktif, dua benda yang berbeza. Tuan-tuan ada kereta 2-3 biji, sebiji itu tak berjalan, tak aktif, ada kereta pun tak guna. Masalah. Baik bagi ke orang, masalah contoh. Kalau benda tu kita sendiri tak dapat manfaat daripada apa yang kita ada, dipanggil benda tu ada tapi tak aktif. Baik. Apa dia 10 perkara? Yang pertama kita dah bicarakan, cuma kita sambung sikit.
Orang ada 10 anugerah ni yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba dan kalian, dia sedarjat dengan muqarrabin, serta ia akan mendapatkan darjat orang yang bertakwa. Apa dia? Yang pertama iaitu jujur yang berterusan disertai hati yang qanaah. Kita dah bahaskan pada 2-3 hari lepas. Tuan-tuan boleh tengok balik poin yang pertama. Jujur yang berterusan disertai dengan hati yang qanaah. Apa dia qanaah? Ya Allah, aku bersyukur dengan apa yang kau beri pada hari ni. Hari ni, besok usaha lagi, ikhtiar lagi. Baik, hari ni kita sambung kepada perkara yang kedua. Anda dah bersedia untuk mendengar perkara yang kedua? Bagi mengambil adab, hamba nak baca bahasa Arab ni sikit. Apa yang kedua? Wasani sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Allahu Akbar. Nak selamatkan daripada bencana, nak selamatkan daripada segala penyakit, hamba jawab hari ni. Apa dia? Tulis dekat ruangan komen. Anugerah yang kedua iaitu kesabaran yang sempurna disertai dengan rasa syukur yang terus menerus. Tulis. Poin yang kedua. Dan kesabaran yang sempurna. Ada syarat. Sabar saja tak jadi. Sabar saja tak jadi. Dan sabar tu kena sempurna. Sama macam solat. Solat yang sempurna dan solat yang biasa-biasa, dua benda yang berbeza. Dan solat yang sempurna, yakni solat yang mudah-mudahan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat yang biasa-biasa, sah, disuk fiqahnya sah, tetapi belum tentu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sebagai contoh, kata Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Musalli, dan sembahyang ni antara syarat Allah Ta'ala terima, dilihat sejauh mana khusyuk kita kepada Allah. Sejauh mana banyak khusyuk itulah, sejauh itulah tuan-tuan, sebanyak itulah tuan-tuan, penerimaan Allah Ta'ala kepada solat. Bermakna kalau solat tak khusyuk, apa macam? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, jadi begitu juga. Ada jenis sabar biasa-biasa. Yang kedua, yang disebut pada hari ini, tulis sabar yang sempurna ada pula kaitan disertai dengan rasa syukur yang terus menerus. Baik. Bila sebut bab sabar, saya nak mendahulukan hadis Nabi SAW tentang kesabaran. Nabi SAW bersabda, afdalul imani as-sabru was-samahatu, rawahu Dailami. Nabi bersabda, iman yang paling utama adalah sabar dan murah hati. Tulis dekat ruangan komen. Nabi bersabda, berkaitan dengan apa yang kita nak bahas tadi. Bermula afdalul iman, afdal iman. Iman yang paling sempurna apa dia? Yang paling utama apa dia? Pertama sabar. Sabar tu iman dah. Allahumma salli ala Muhammad. Sabar tu dah iman. Yang kedua, murah hati. Nabi bersabda lagi, dirawikan pula, ni'ma silahul mu'min as-sabru wad du'a'u. Nabi bersabda, sebaik-baik senjata orang mukmin adalah sabar dan berdoa. Dua. Yang ketiga, seperti biasa adab, sebelum saya nak syarah, saya nak baca dahulu syarah Syekh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, supaya kita seperjalanan dengan apa yang hendak disampaikan oleh pengarang. Berkaitan dengan sikap puas hati dan syukur dengan apa yang ada, lebih jauh Sayyid Syekh Abdul Qadir berkata, bagaimana dapat disifatkan baik jika anda mengagumi amal-amal kebaikan sendiri? Allahu Akbar. Tuan-tuan, beruntunglah bagi tuan-tuan yang dah belajar dalam program MBS online. Tuan-tuan sama je ni. Dan apa yang diajar oleh ulama silam sama je dengan apa yang saya bawa. Saya ulang balik. Bagaimana dapat disifatkan baik jika anda mengagumi amal-amal kebaikan anda sendiri dan berasa bahawa semua itu kerana kesanggupan dan kemampuan diri sendiri, serta minta pahala untuk itu, padahal semuanya itu kerana taufik Allah dan anugerahnya Allah. Kalaulah anda menjauhi dari maksiat, maka itu juga
kerana bimbingan Allah. Bila lagi anda mahu bersyukur atas semua itu. Alright, sekejap tuan-tuan. Angkat call sekejap. Kata Ustaz tengah ada live. Siapa dia tu? Baik, sambung. Sebab orang berita harian nak on the way hari ni. Kalaulah anda menjauhi dari maksiat, maka itu juga kerana bimbingan Allah. Bila lagi anda mahu bersyukur atas semua itu. Dan bila pula anda akan mengiktiraf kenikmatan Allah yang dilimpahkan kepadamu. Allah adalah yang menitahkan anda, menitahkan perbuatan anda berikut segala bentuk usaha anda. Anda hanyalah berusaha dan Allah lah yang maha pencipta. Allahu Akbar. Habis. Simple saja bab ni. Dah? Baik. Tuan-tuan, saya ulang balik. Poin yang kedua yang kita nak belajar pada hari ni apa dia? Kalau aku ada sifat ni, aku ada perangai ni, antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, dipelihara aku daripada bencana dan juga penyakit, apa dia? Iaitu sabar dan juga bersyukur. Baik. Poin yang saya nak kalian tulis dekat ruangan komen, tulis dulu, ya Allah. Dah? Absyah Daud redha tak masuk lagi. Sabar dulu, kita baru poin yang kedua, ada 10 lagi poin. Dah? Kita baru poin yang kedua. Baik. Apa yang saya nak tuan-tuan muhasabah sekejap pada pagi ini, katalah hati, ya Allah, sabar ni ada pada aku. Cakap macam tu. Saya nak tuan-tuan tulis dekat ruangan komen, supaya saya nak tuan-tuan baik sangka kepada Allah. Obat ni Allah Ta'ala dah beri, anugerah ni Tuhan dah beri lama dah. Apa dia? Ya Allah, sabar ni ada dalam diri aku. Dan sabar ni ada dalam diri aku. Cuma ingat tak waktu mukadimah tadi saya kata apa? Tuan-tuan, benda tu ada, cuma aktif ke tak aktif? Sebab apa? Kalau sabar tu betul-betul aktif dalam dirinya kita, darah dagingnya kita, maka mudah-mudahan dia akan menghasilkan sabar yang sempurna. Sebab ada sabar yang tak sempurna. Yang dikedaki di sini sabar yang sempurna. Baik. Terima kasih. Semua dah mengaku. Kita buat pengakuan sekejap. Kita buat pengakuan. Sabar tu ada, ya Allah, dalam diri aku. Cuma aktif ke tak aktif? Okey. 2. Poin yang ketiga, tuan-tuan. Ni antara poin yang saya telah bantu ramai peserta. Bila mana mereka bertanya, Ustaz, macam mana cara nak sabar? Dah? Saya diuji dengan pelbagai ujian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dengar satu ilmu yang best yang saya nak bagi pada hari ni. Supaya saya nak minda tuan-tuan, otak tuan-tuan boleh berubah 360 darjah. Saya nak otak tuan-tuan pada pagi ini berubah, berputar, spin 360 darjah. Supaya apa? Tuan-tuan tak takut dah dengan ujian. Sebab bila sebut bab sabar, tuan-tuan, syarat nak sabar ni apa? Tulis sekejap dekat ruangan komen. Apa dia syarat untuk sabar? Kalau tuan-tuan fahamlah syarat, dah, tuan-tuan akan usaha untuk mengaktifkan kesabaran. Allah, best ilmu ni pagi ni best, tuan-tuan. Allah Ta'ala pilih. Dah, Allah Ta'ala pilih tuan-tuan pada pagi ni. Tulis dekat ruangan komen sekejap. Sebab benda ni saya nak bantu peserta dalam sesi Q&A hari tu. Tuan-tuan, apa syarat untuk sabar? Apa syarat dia? Jawab sekejap dekat ruangan komen. Dah, apakah syarat untuk sabar? Tapi waktu sama, tuan-tuan, jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Dakwah tak boleh tinggal. Kena all out usaha, istiqamah sekuat yang mungkin. Waktu yang sama, tuan-tuan bantu juga diri tuan-tuan untuk menjawab soalan yang ditanyakan. Apa syarat untuk sabar? Saya masih lagi menanti jawapan daripada tuan-tuan. Siapa call tadi, Aroy? Berita harian, dia dah on the way ke? Okey, Alhamdulillah. Dah bagi tahu, dah kata Ustaz ada live sekejap? Okey. Waalaikumsalam Ibrahim Man. Okey, tuan-tuan jawab dulu soalan saya. Jawab dulu soalan saya. Dah? Apakah syarat untuk sabar? Terima kasih kepada Syahris.
Dah. Baik tuan-tuan, cara saya kalau seorang dah jawab betul, insya-Allah saya akan teruskan dengan jawaban. Bukan Sainah salah. Syarat untuk sabar ialah ujian. Tulis semua dekat ruangan komen siapa yang tak tahu tu. Syarat untuk sabar ialah dengan adanya ujian. Itu syarat-syarat dia. Redha dan syukur tu datang selepas daripada sabar. Redha dan syukur datang selepas daripada sabar. Saya nak kalian tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan, syarat nak sabar ni kena diuji. Ada ke? Tuan-tuan, saya bet dengan tuan-tuan. Teringat waktu sekolah dulu. Dah ingat tak kita main bet-bet? Dah? Kalau betul aku belanja kau. Contoh, waktu kecil kan, saya bet tuan-tuan. Dah? Ada tak orang duduk saja? Duduk saja. Tengah buat apa tu makna? Tengah sabar. Ada? Jawab sekejap dekat ruangan komen, ada atau tidak. Dah, dia tak ada ujian. Tak ada ujian, tak ada apa-apa pun. Dah, masalah tak banyak, ujian tak banyak. Kita tengok tengah duduk saja. Dah, dekat beranda rumah. Tengah buat apa tu makna? Tengah sabar. Sabar apa dia? Tak ada, saja tengah sabar. Saja, makna saja jadi sabar. Dah. Berbeda. Ni. Anak mak ngah tak balik dah ni. Kat senja dah ni. Dah. Bila datang ujian, maka ketika itu datanglah sabar. Ingat tuan-tuan, proses ataupun syarat untuk mendatangkan sabar ialah dengan ujian. Itu syarat utama dia. Baik, terima kasih. Ramai dah mula menaik dan menulis. Tuan-tuan dah faham kan? Okey. Bila mana tuan-tuan jelas syarat untuk syarat untuk mendatangkan sabar itu ialah dengan ujian. Nak tanya pula soalan yang seterusnya. Tuan-tuan, bila sebut ujian, adakah tuan-tuan boleh lari daripada ujian? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab lagi. Bila sebut istilah ujian, ya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kamu ni, hidup kamu, mati kamu untuk aku uji kamu. Soalan yang seterusnya, terus jawab. Tuan-tuan, bila sebut bab ujian ni, adakah kalian boleh lari daripada ujian? Jawab. Jawab boleh lari ke atau tak boleh lari? Dah. Supaya tak tahu. Terima kasih Badrul Syam. Tuan-tuan tak boleh lari daripada ujian. Memang tak boleh lari. Okey, nak tanya pula soalan yang seterusnya. Keep focus. Bila sebut tuan-tuan tak boleh lari daripada ujian, tuan-tuan boleh bagi tak satu timeline? Satu timeline. Dah? Kalau aku sampai umur ni, kalau aku sampai masa ni, kalau aku sampai waktu ni, aku takkan diuji lagi dah. Waktu tu aku akan tenang. Waktu tu aku akan rasa hidup aku best. Waktu tu aku akan rasa life aku ni seronok. Maka waktu tu ujian dah tak ada. Tuan-tuan boleh bagi tak satu timeline yang ketika itu, bila sampai je umur ni, bila sampai je masa ni, bila sampai je waktu ni, tuan-tuan memang tak diuji dah. Waktu tu bila tak ada ujian, rasa hidup tenang, best. Dah? Gangguan tak ada, ujian tak ada. Boleh ke boleh? Bagi saya satu timeline. Sama ada berbentuk umur atau berbentuk masa, bagi saya satu timeline. Bila tuan-tuan akan terlepas daripada ujian? Dan Allahu Akbar. Tuan-tuan, ilmu best hari ni. Ni saya bagi satu ilmu macam mana tuan-tuan nak aktifkan sabar. Sabar tu ada. Saya confirm. Sabar tu Allah Ta'ala dah anugerah dalam diri tuan-tuan. Tuhan dah bagi. Cuma dia tak aktif. Bila tak aktif, dia tak menghasilkan syukur. Syukur sekejap kita jawab sekali lagi. Syukur ni ada kaitan dengan program MBS yang telah kita selesai pada minggu lepas. Allahu Akbar. Minggu lepas apa? Baru lagi lah. Baik, terima kasih. Ramai dah menjawab. Maka jawapan tuan-tuan tepat. Dah. Bila meninggal, Habibah main. Okey, bagus jawapan dia. Nak tanya pula, dah mati pun, adakah bila dah mati, settle ujian? Jawab pula. Dah masuk dalam kubur, agak-agak tak ada ujian lagi ke? Deng. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih.
Noraini kata, Muzaffar kata, habis tuan-tuan. Masuklah kubur pun ada lagi ujian. Di atas sirat pun ada ujian. Sampai di mahsyar pun ada ujian. Sampai di syurga barulah full stop. Terima kasih. Di syurga lah. Sebab apa? Khalidina fiha abada. Di sana tempat yang dijanjikan hidup selama-lama. Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Okey. Kesimpulannya begini. Saya nak bantu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak dibantulah. Kalau tuan-tuan nak dibantu. Kalau tuan-tuan nak dibantu, saya nak bantu. Kesimpulannya, saya ulang balik supaya tuan-tuan keep fokus. Macam mana cara aku nak menghalang diri aku daripada bencana? Maka syarat yang pertama, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kena sabar. Tapi sabar yang sempurna. Apa makna sabar yang sempurna? Ada sabar yang tak sempurna. Yang dikenaki di sini sabar yang sempurna. Jadi kita jawab sekejap. Ya Allah, sabar tu ada dalam diri aku. Kau dah bagi lama dah. Supaya kita nak baik sangka kepada Allah. Allah Ta'ala dah beri lama. Persoalan dia, adakah sabar tu aktif ke tak aktif? Adakah dia menyorok? Aku simpan dalam perut aku simpan dekat dalam dada aku, tanpa aku aktifkan dia. Macam mana cara nak mengaktifkan sabar? Dengan berhadapan dengan ujian. Berhadapan dengan ujian lah, itu cara nak aktifkan sabar. Mana artinya tuan-tuan, bila sebut bab ujian pula, tadi saya tanya, ramai jawab dengan betul. Adakah tuan-tuan boleh lari daripada ujian? Jawabnya tak boleh. Adakah tuan-tuan ada timeline untuk sampai satu masa ni ujian akan habis? Tuan-tuan dah kata dengan tepat, memang tak ada timeline sampai bila pun akan diuji. Masuklah kubur pun akan diuji. Masa di padang mahsyar pun akan diuji. Di atas sirat pun akan diuji. Jadi bermakna ujian ni akan berterusan. Kesimpulannya tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan nak betul-betul sabar, ni fokus kita. Macam mana sabar yang sempurna? Sebab ada orang boleh bersabar, dan ada orang boleh bersabar. Maka saya nak bagi ilmu yang best pada hari ini. Tapi ilmu ni kita bagi pada layer yang pertama dulu, supaya tuan-tuan jangan tamak sangat. Sebab saya tahu tuan-tuan tak mampu nak buat. Tapi saya akan selesaikan tanggungjawab saya untuk menyampaikan amanah kepada tuan-tuan. Saya selesai. Dengan Allah saya selesai. Bila saya janji nak bagi ilmu, saya bagi ilmu. Tapi nak bagi semua ke? Sabar dulu. Al-Quran pun Nabi tak bagi semua kepada sahabat. Dah bagi ikut peringkat. Tulis. Kesimpulannya, betul Ustaz, kami dah sabar. Datang ujian kami sabar. Cuma macam mana sabar yang sempurna? Bila tuan-tuan dah akui memang ujian ni tak boleh lari tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak bersabar dengan ujian? Macam mana tuan-tuan nak bersabar dengan ujian? Jawabnya tuan-tuan, tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Yang saya nak, mana-mana yang ada buku nota, tulis. Macam mana cara sabar yang sempurna? Yakni bila mana ujian itu, kita convert ia kepada kebaikan. Tulis dekat ruangan komen. Bila mana masalah ataupun ujian itu, kita convert kepada kebaikan. Waktu itulah tuan-tuan akan dapat sabar yang sempurna. Tulis dekat ruangan komen. Saya akan hold sekejap sebab saya nak tuan-tuan terus menaik dan menulis. Sebab saya dah berazam, saya nak kalau boleh nak belajar kurangkan bercakap. Yang penting tuan-tuan dapat nota dan maklumat. Tulis dekat ruangan komen. Macam mana nak dapat sabar yang sempurna? Bila aku berhadapan dengan ujian, mudah sahaja. Bila mana kita convert ujian itu kepada kebaikan. Habis. Tuan-tuan dapat convert sahaja, tuan-tuan akan dapat sabar yang sempurna. Tuan-tuan akan dapat sabar yang sempurna. Saya bagi contoh paling mudah. Minta maaf tuan-tuan ilmu ni sepatutnya kita bicarakan dalam program interaktif Cinta Solat. Tapi bila saya dah buka, saya nak cerita, saya akan cerita walaupun sedikit. Tapi kalau nak belajar banyak lagi, attend program. InsyaAllah kita buat secara online. Kelebihan ICS kali ni, tuan-tuan boleh duduk di rumah. Duduk bersama anak-anak belajar tuan-tuan. Tak lama, seminggu sahaja. Dan kepada yang bekerja, jangan risau. Sebab semua live itu recorded. Tak sempat tengok siang, tengok malam. Masalah. Yang penting tuan-tuan belajar. Ada kehendak nak belajar. Saya bagi contoh mudah. Macam mana maksud Ustaz ujian tu convert kepada kebaikan? Contoh. Tuan-tuan semayang. Allah.
Bila tuan-tuan semayang, kebiasaan persentage kita ni khusyuk sikit sangat. Tuan-tuan mengakulah berapa banyak persentage tuan-tuan khusyuk ni, tuan-tuan sendiri yang maklum. Dan maka bahasa mudah saya gunakan, dalam solat ni tuan-tuan, banyaknya lalai daripada ingat. Banyaknya lalai daripada ingat. Lalai sahaja. Sebab ada kata orang macam ni, ada setengah orang kata, dia kata, Ustaz, oh saya tak boleh dah semayang dekat tempat bising-bising ni. Saya nak semayang dekat tempat sunyi-sunyi. Pengalaman saya tuan-tuan selama 15 tahun dulu buat program tahsinus solah. Bila tanya pula, kalau semayang dekat tempat kalau semayang dekat tempat sunyi khusyuk tak? Dia senyap. Sama juga. Semayang dekat tempat sunyi pun sama juga. Sebab itulah, kalau tuan-tuan ikut modul saya, semayang dekat tempat bising itulah satu trial, satu latihan macam mana tuan-tuan untuk betul-betul khusyuk. Ini dipanggil ilmu converter. Baik, saya bagi sikit sahaja. Siapa nak banyak, insya-Allah kita bicara dalam program interaktif Cinta Solat. Tak lama program tu, seminggu sahaja. Baik, tuan-tuan semayang Allahu Akbar, dengar elok-elok, benda ni akan berlaku pada tuan-tuan. Maka bila tengah-tengah solat, banyak lalai lah. Apa makna lalai? Bila tak ingat kepada Allah, namanya lalai. Bila ingat kepada Allah, namanya ingat lah. Okey, tengah-tengah lalai, tiba-tiba telefon orang sebelah telefon dia berbunyi. Handphone dia berbunyi. Ujian tak? Ujian. Maka, okey, kita tak akan terlepas daripada ujian. Bedanya, kalau tuan-tuan selama ni berfikir dengan cara satu layer, tuan-tuan nampak dengan cara syariat semata-mata. Maaflah saya guna bahasa ni, apa telefon tak nak cukup, celaka sungguh. Bahasa saya lah. Dan apa telefon tak reti nak off, dah tahu nak semayang, kita marah dia. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak ujian sebagai ujian, tuan-tuan hilang kesabaran, tuan-tuan akan nak marah. Baik, saya bagi satu ilmu. Ilmu. Bila datang satu ujian, apa yang sepatutnya tuan-tuan buat? Dengan ujian tadi, sebenarnya dia nak mengetuk pintu hati tuan-tuan untuk ingat kepada Allah. Sebenarnya dengan ujian tadi, dia nak mengetuk pintu hati tuan-tuan yang lalai, yang tak ingat kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Maksudnya, bila tengah-tengah solat kita lalai, handphone bunyi. Bila handphone bunyi, tak usah layan. Tuan-tuan belajar berzikir, Allah, 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 Allah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', dia kata, lagu Siti Nurhaliza makna, dia kata apa? Selagi mana zikir, selagi mana Quran, selagi mana doa, boleh kita buatlah sembahyang. Allah, Allah, Allah. Kita cuba zikir pada hati. Kita cuba hidupkan zikir pada hati. Kenapa kita cuba hidupkan zikir pada hati? Supaya kita tak nak bunyi lagu handphone tadi masuk ke dalam hati. Jelas? Soalan, tolong jawab di ruangan komen. Tuan-tuan, kalau tak berbunyi handphone tadi, hati nak berzikir ke tidak? Simple. Soalan yang very simple. Ni dipanggil ilmu converter. Jawab dekat ruangan komen. Tuan-tuan, tuan-tuan tengah lalai ni, tiba-tiba bunyi handphone. Cuma bunyi handphone tu, tuan-tuan tak jadikan ia sebagai gangguan. Tuan-tuan nak jadikan ia sebagai satu perkara yang nak menghentak hati tuan-tuan untuk ingat kepada Allah. Maka tiba-tiba, Allah, Allah, Allah. Kita berzikir. Seronok pula jadi berzikir. Sampai ke kita kata apa? Baguslah handphone tu berbunyi. Sampai kita merasakan, Allah, kalau handphone tak berbunyi tadi, sampai habis sembahyang aku lalai. Betul Ramlah Omar. Kalau handphone tak berbunyi tadi, sampai habis solat aku lalai. Duk fikir tu, duk fikir ni. Kerja dekat pejabat tak habis lagi. Dia bawa pula dalam sembahyang. Imam Ghazali pun tuan-tuan terbawa. Dia mengarang kitab Hikmah Nifas. Tiba-tiba tak habis karang. Masuk waktu asar, dia sembahyang dulu. Adiknya jadi makmum. Teringat masalah tu. Imam Ghazali pun teringat. Apatah kita yang nama je Ghazali, imamnya tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Kesimpulannya tuan-tuan, kalau tak asbab bunyi handphone tadi, hati berzikir tak? Terima kasih ramai yang menjawab tak berzikir pun. Kalau tak asbab bunyi handphone tadi tuan-tuan, terus kita hidup dalam keadaan kelalaian. Maknanya tuan-tuan,
Bila datang bunyi handphone tadi, tuan-tuan cuba hidupkan hati dengan zikir Allah, Allah, Allah. Soalan yang kembali kepada bicara kitab Nasaihul Ibad, tuan-tuan akan best dengan ujian ke atau akan stres dengan ujian? Jawab soalan terakhir. Dan ini dipanggil sabar yang sempurna. Tuan-tuan akan best dengan ujian ke? Betul Ramlah Omar, betul. Ni maqam yang kita nak. Tolong jawab. Kalau tuan-tuan faham ilmu konverter tadi, tuan-tuan akan best dengan ujian ke atau stres dengan ujian? Aizatul Sabrina dah jawab, dia kata akan best dengan ujian. Yang lain, Ramlah Omar. Dah? Tuan-tuan jawablah walaupun tuan-tuan tak berasa lagi. Sekurangnya tuan-tuan dah nampak ke mana kita nak pergi. Dah? Terima kasih Muhammad Badrul Syam. Terima kasih Siti Fatimah. Kita akan best dengan ujian. Inilah maknanya sabar yang sempurna. Simple. Inilah maknanya sabar yang sempurna. Setiap ujian kita rasa best. 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 Sebab apa? Ujian itu menghentak kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Sebab tu para-para awliya, dia cukup takut tuan-tuan. Kalau tak diuji, dia risau. Ni para-para wali perjalanan dia. Tuan-tuan pun bakal jadi wali lah. Dah, semua ni wali-wali belaka ni. Awliya kekasih Allah. Kalau tuan-tuan dah mula tak diuji, akan gelisah. Kalau uji, rasa best. Sebab apa? Dengan ujian itulah menghentak hati aku, menghentak minda aku, menghentak diri aku. Untuk apa? Ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ke jelas? Terima kasih kepada Kak Zai. Allahu Akbar. Terima kasih. Best tuan-tuan. Sebab itulah, kalau tuan-tuan fahamlah ilmu ni, kalau tuan-tuan pergi ke masjid, dengar elok-elok. Sebelum ni, kalau budak-budak bising, tuan-tuan stres. Cuba convert benda tu. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh lari tak dengan suasana budak-budak tak bising? Tuan-tuan boleh lari ke dengan suasana budak-budak tak bising? Nama lagi budak-budak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nama lagi budak-budak. Memang budak-budak perangai tu bising. Kalau bapak budak berlari ke hulu ke hilir, yang tu kita kena katok. Yang ni budak. Memang sifat dia tu. Cuma selama ni bila kita tengah semayang, dengar budak-budak bising, tak bawa anak-anak, dia orang tak dapat suasana environment masjid. Kita nak bawa juga sekali-sekala. Bawa bising. Bedanya selama ni tuan-tuan memandang dengan cara syariat. Habis tuan-tuan pandang ujian dengan ujian, kalian akan stres. Pandanglah ujian dengan rahmat. Lagi dia bising, Allah, Allah, Allah. Kita ni bukan lalai mana pun, tak payah mengakulah, semua dah tahu. Termasuk saya sendiri. Kita bukan sungguh kita ingat kepada Allah daripada takbir sampai salam. Kadang-kadang on off, on off. Masa off itulah anak tu bising. Dia bising, puk, dia sentak hati kita. Allah, Allah, tuan-tuan, Allah seronok. Dah? Jelas ke jelas? Kalau masuk maqam Junati Jusuniah tu maqam lain dah. Dia rindu dengan ujian. Allahu Akbar. Betul Ramlah Omar. Bukan saja kena hadap. Inilah dipanggil ilmu konverter. Tuan-tuan, saya bagi baru sikit ni. Baru sikit saya dah bantu tuan-tuan. Kalau program 3 hari, program 1 minggu, agak-agak berapa banyak saya boleh bantu tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Sebab kadang-kadang ilmu begini bila kita baca kitab baru terlintas. Dah? Kalau lambat-lambat lah. Kalau cepat rezeki tuan-tuan. Kalau cepat rezeki tuan-tuan. Kalau lambat-lambat lagi. Bedanya kalau kita buat program, benda tu kita akan fokus. Tuan-tuan cerita dalam program. Memang kita fokus ke situ. Jelas ke jelas? Allahu Akbar. Sebab itulah, saya pohon kepada tuan-tuan, cari rezeki. Pandang Allah. Ya Allah, aku nak cari rezeki. Nak masuk program interaktif cerita solat. Sebab apa? Kalau dengan hashtag Santapan Rohani yang saya beri secara percuma ni, tuan-tuan dah dapat ilmu yang best. Hari ni tuan-tuan dah boleh buat tindakan dan amal. Kalau seminggu, kalau sebulan tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke jelas? Habis. Jadi, adakah kalian dah jelas macam mana dikatakan sabar yang sempurna? Jelas tak? Dah faham kan macam mana sabar yang sempurna? Bermakna setiap ujian tu nampak manis. Setiap ujian tu nampak best. Itulah sabar yang sempurna. Barulah kita tak stres. Naik turun tu iman tu biasa. Yang penting kita dah tahu di manakah keadaan kita nak berada. Habis.
Baik, sambung sikit lagi. Akhir sekali pula, bila dah sabar tu sempurna, bila kita dah dapat satu ujian, kita convert. Sebab tu tuan-tuan ahli-ahli tariqah, ahli-ahli zikir ni, sampai satu level, bila mana mereka dah berzikir, lepas tu mursyid kata apa? Pergi berzikir tepi laut. Pergi berzikir tepi laut. Sebab apa? Dia nak belajar convert tu. Dah? Setiap kali dia mendengar bunyi ombak, gejebush. Telinga dengar bunyi ombak, hati dengar zikrullah. Ni dipanggil ilmu converter. Dalil dalam Quran melungguk. Dalam Quran tuan-tuan banyak dalil. Banyak dalil. Tuhan sebut dengan jelas. Setiap yang melata ni alam ni, setiap benda di alam semua berzikir kepada Allah. Cuma kita je tak dengar. Balik-balik rumah. Ni ilmu NBS ni. Beruntunglah tuan-tuan yang tak masuk NBS dapat dengar ilmu ni sikit. Tapi lah NBS lagi banyak kita belajar. Tuan-tuan, ni sikit je ilmu converter. Dan nak faham lagi ilmu converter macam mana? Buka pintu, telinga dengar bunyi geseran pintu. Telinga dengar bunyi geseran pintu. Tetapi hakikatnya tuan-tuan, itu merupakan bunyi zikir kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dah ke? Ara pergi sambut jap. Ara turun dah. Gigi. Tak apa. Okey. Baik. Jadi yang kedua tuan-tuan, berkenaan macam mana rasa syukur. Yang tu kita sambung kemudian boleh. Sebab saya rasa orang berita harian dah sampai. Dah. Tak tahulah dia datang nak ziarah ke apa ke. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka tuan-tuan, ada manfaat yang kita boleh dapat untuk bersama-sama dalam penghasilan dunia dan akhirat. Jelas ke jelas? Jadi saya rasa banyak dah kot saya bagi. Untuk rasa bersyukur tu insya-Allah kita akan belajar kemudian. Kita akan sambung kemudian hashtag Sataparhani ma'assalamah liqa. Mana-mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu datang daripada diri hamba yang jahil, yang fakir, yang tak ada apa ni tuan-tuan, zero. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu a'lam.